Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Dibuka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya salawat salam kehormatan, kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemesyuaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentiasa aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyat sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun, dianugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu, dipohon menyuluh, memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin ya Tuhan seluruh alam sekalian. Pertanyaan bagi jawab lisan. Yang berhormat Datuk Seri Azalina binti Datuk Osman Said, Pengerang. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Tan Sri. Tan Sri, soalan saya soalan nombor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam serta Malaysia. Ya Hormat Tan Sri Yang Bertuah, Ya Hormat Pengerang, sebelum saya menjawab soalan ini, saya nak ucapkan selamat datang kepada tetamu kita daripada Kolej Profesional MARA Indra Mahkota Kuantan dan juga pelada daripada Skudai, Johor. Yang Amat Tan Sri Yang Bertuah, terima kasih banyak pada Yang Amat Pengerang kerana amat perhatian tentang masa depan pekerja. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, terdapat 21 akta yang terletak di bawah kawalan Kementerian Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan pekerja dan juga majikan. Di samping itu terdapat berbagai organisasi dan pertubuhan yang ditubuhkan oleh kerajaan atau secara bersama majikan dan pekerja yang juga berkaitan dengan kepentingan pekerja dan majikan. Antaranya boleh saya sebutkan Tan Sri Yang Bertuah ialah KIPEC tentang Pengobatan Awam, Kongres Kesatuan Kerja Malaysia, NTUC, Malaysian Employers Federation, MEF Kesatuan Majikan Malaysia, Persatuan Pekerja-Pekerja Malaysia, Persatuan Pemborong Binaan Malaysia, Persatuan Keselamatan dan Sektor Kesihatan Pekerja Malaysia, Persatuan Usaha Kecil dan Sederhana Malaysia dan lain-lain lagi. Di samping itu, Yang Amat Tan Sri Yang Bertuah dan Yang Amat Pengerang, di bawah Kementerian Sumber Manusia terdapat berbagai jawatan kuasa dan majlis yang ditubuhkan yang juga membicarakan, membahaskan tentang kepentingan pekerja dan majikan. Dan sebahagian malahan boleh kata keseluruhan pertubuhan-pertubuhan yang saya sebutkan di awal tadi yang terdiri pada kesatuan kerja dan sebagainya menduduki dalam badan-badan yang telah pun kita bina ini, bentuk ini. Umpamanya dalam PKSO ada terdiri daripada wakil-wakil mereka. Majlis Penerimaan Gaji Negara juga dapat wakil-wakil mereka. Perbadan Tabung Sumber Manusia terdapat wakil mereka. Dan lain-lain yang kalau saya sebutkan satu persatu amat banyak tentang Yang Bertuah. Kembali kepada soalan utama yang diutarakan oleh Yang Amat Pengerang, suka saya maklumkan bahawa kerajaan telah melaksanakan dasar gaji minima bermula pada tahun 2013, yang mana matlamat utama dasar tersebut adalah untuk memastikan keperluan asas pekerja dan keluarga dapat dipenuhi. Dalam hal ini, salah satu kriteria utama penetapan kadar gaji minimum adalah pendapatan garis kemiskinan yang digunakan sebagai indikator bagi menentukan keperluan asas pekerja dan keluarga mereka pekerja. Selain itu, indeks harga pengguna juga digunakan bagi menyelaraskan kadar gaji minima dengan peningkatan kos sara hidup. Sehubung dengan itu, elemen kos sara hidup seperti yang dicadangkan oleh NTUC sebenarnya telah diambil kira dalam penetapan kadar gaji minima yang akan dikaji sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 2 tahun supaya selaras dengan keadaan ekonomi ini.
Dua hari ini Tan Sri Yang Pertua dan Pengarang, kita mengadakan review bersama dengan World Bank dan juga ILO tentang pelaksanaan gaji minima ini. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, cadangan pemberian allowance kos sara hidup KOLA sebanyak 300 bagi pekerja swasta adalah tertakluk pada budi bicara majikan masing-masing. Walaupun saya sebutkan awal tadi bahawa kita ada perbincangan berbagai isu tentang pekerja dan majikan dengan pertubuhan-pertubuhan yang saya sebutkan tadi. Walaupun pelaksanaan KOLA ini tertakluk kepada budi bicara majikan masing-masing, kerajaan tidak punya kuasa dari segi undang-undang untuk mewajibkan majikan membayar allowance KOLA atau allowance seumpamanya kepada pekerja mereka. Walau bagaimanapun, Kementerian sentiasa menggalakkan perbincangan konstruktif antara pekerja dan majikan bagi mendapatkan terma-terma pengajian terbaik yang dipersetujui secara bersama oleh kedua-dua pihak. Bagi pekerja-pekerja sektor swasta yang mempunyai kesatuan sekerja, pemberian allowance KOLA atau allowance sara hidup ini boleh dimasukkan sebagai salah satu terma dalam proses perundingan bersama kolektif bargaining antara kesatuan sekerja dan pihak majikan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 13 Akta Perubahan Perusahaan 1967, Akta 177. Manakala bagi pekerja yang tidak diwakili oleh kesatuan sekerja, perkara ini boleh dibincangkan dalam jawatan perundingan bersama antara majikan dan pekerja. Berhubung dengan cadangan dialog antara kementerian dan MBF mengenai cadangan pemberian allowance KOLA tersebut, kementerian berpandangan adalah lebih wajar sekiranya MTUC mengadakan dialog secara terus dengan MBF terlebih dahulu. Kementerian tiada halangan untuk menjadi perantara jika terdapat permintaan daripada pihak-pihak yang terlibat sekiranya dialog secara terus yang diadakan tidak mencapai kata sepakat. Sekali lagi, Tan Sri Yang Pertua, berhubung dengan soalan kedua yang B, apakah langkah-langkah yang diambil oleh kementerian? Saya kira berbagai langkah telah diambil oleh kerajaan dan kementerian dalam kita menangani isu masalah sara hidup pekerja-pekerja ini. Antara yang telah pun saya sebutkan tadi ialah semakan semula gaji minima setiap 2 tahun. Sekarang sedang pun kita buat, dan World Bank dan juga ILO telah mencadangkan kepada kita supaya kita melihat kembali kadar pendapatan, kadar sara hidup ini. Yang kedua ialah pelaksanaan PLWS, Productivity Linked Wages System, di mana kerajaan telah memperkenalkan sistem ini PLWS bagi membolehkan majikan mewujudkan pendekatan yang lebih meluas dan teratur bagi meningkatkan produktiviti dan upah pekerja. Pekerja akan aktif meningkatkan produktiviti dan akan menikmati faedah daripadanya. Faedah pelaksanaan PLWS suka saya sebutkan sikit sini, Pengarang. Pembayaran bagi makluman Dewan Yang Mulia ini, faedah pelaksanaan PLWS adalah seperti berikut. Pembayaran upah akan diselaraskan mengikut prestasi ekonomi dan ini akan mengurangkan impak negatif terhadap majikan dan pekerja. Menjamin kestabilan pekerjaan dan mengurangkan risiko berlakunya pembuangan kerja sewaktu kelembapan ekonomi. Yang ketiga, mewujudkan situasi menang-menang bagi kedua pihak, iaitu majikan dan pekerja. Yang empat, membolehkan syarikat menyelaras polisi mengikut suasana ekonomi semasa. Yang kelima, memperbaiki pengkhususan kerja mengikut kemahiran dan meningkatkan kerjaya para pekerja. Dan yang keenam, meningkatkan motivasi pekerja dan kepuasan bekerja. Terima kasih, Yang Amat Tan Sri Yang Pertua. Pengarang. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri yang memberi jawapan yang begitu panjang lebar. Jawapan yang bukan saja kepada soalan yang saya tanya, juga pada soalan yang saya tak tanya. Tak apa, terima kasihlah Yang Berhormat Timbalan Menteri. Jadi sekarang Timbalan Menteri, ini soalan saya pada Timbalan Menteri. Yang ni saya minta Timbalan Menteri jawab. Bila kita tengok tentang hubungan pekerja dengan majikan, kita tidak boleh menafikan bahawa adanya hubungan kadang-kadang yang berat sebelah. Ini disebabkan itu yang mana seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri, NGO, badan-badan pertubuhan yang telah diwujudkan adalah untuk membantu, untuk memperkasakan dan juga memberikan kekuatan kepada pekerja-pekerja. Kita tidak menyebut negara kita adalah sebuah negara sosialis, tetapi negara kita yang negara yang mengimbangkan antara hak pekerja dan juga hak majikan. Jadi itu sebabnya soalan saya pada Yang Berhormat Timbalan Menteri,
bila Yang Berhormat telah memberikan jawapan yang begitu mendalam, adakah tuntutan KOLA ini yang dibuat oleh MTUC terhadap MEF, Malaysia Employers Federation, tertakluk juga kepada hak yang dituntut oleh pekerja-pekerja asing? Kalau kita tengok dalam negara kita, memang ramai pekerja asing, sama ada melalui sistem pendatang asing tanpa izin ataupun pendatang asing dengan izin. Jadi soalan saya pada Yang Berhormat Timbalan Menteri, dalam perbincangan KOLA, tuntutan ini adakah ia termasuk juga kepada pekerja-pekerja asing? Terima kasih. Terima kasih pengeram. Terima kasih Tuan Sri Yang Ketua. Saya sebutkan tadi bahawa perbincangan khusus kita tentang KOLA ni belum kita adakan. Sebab dalam peraturan kita tidak ada meminta secara undang-undang untuk kita melaksanakan KOLA. Walau bagaimanapun terserah kepada majikan dan juga pekerja atas perundingan mereka. Untuk makluman, saya kira ada sebuah badan tentang pekerja ASEAN juga terserah kepada perbincangan yang boleh diadakan. Walau bagaimanapun dari segi pembayaran gaji seperti biasa yang kita tahu, bahawa kita tidak boleh membezakan antara pekerja ASEAN dan pekerja swasta. Cuma dalam konteks KOLA ini hari ini tidak ada lagi perbincangan khusus yang kita adakan. Bagi saya sebenarnya memang saya bersetuju. Cuma kadang-kadang dari segi pekerja ataupun dari segi kita, terminologi yang kita ambil tentang KOLA ini, sebenarnya kalau kita lihat sumbangan ataupun tindakan kerajaan dalam membantu pekerja-pekerja ini cukup banyak. Walaupun bukan direct bawah Kementerian Sumber Manusia, tapi Kementerian keseluruhan kerajaan Barisan Nasional. Umpamanya program-program bantuan segera kerajaan kepada rakyat, BRIM, Kedai Rakyat Satu Malaysia, Kedai Kain Satu Malaysia, voucher buku pada anak-anak, bayaran rumah mesra rakyat saya yang 3,000 ke bawah pendapatannya, tak kira mereka pekerja swasta ataupun kerajaan, mereka layak. Harga kosnya lebih kurang 70,000, tapi subsidi yang diberikan oleh kerajaan 40,000. Tak silap maknanya cukup besar. Ini antara faedah-faedah yang diperoleh oleh rakyat kita. Apa dia? Jadi saya kira ini oleh kerana kita tidak sebut dia sebagai KOLA. Dan semua ini kalau kita lihat, semuanya membantu rakyat untuk mengurangkan bebanan hidup akibat daripada kenaikan taraf hidup di negara kita. Terima kasih, Mak. Ubarat. Terima kasih, Tuan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Dari jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri, nampaknya clear bahawa kerajaan tidak akan mendengar atau mengimplementasikan KOLA ini di negara ini. Itu dari jawapan Yang Berhormat. Saya nak tanya khususnya, adakah asas untuk permintaan, adakah asas dalam permintaan KOLA ini dari MTUC, memandangkan kenaikan harga barang, situasi ekonomi yang terkini dan keadaan yang luar biasa, dan juga berkaitan dengan gaji minima, di mana RM900 itu yang diimplementasikan tahun dulu, di mana beberapa majikan tidak mengimplementasikannya. Tindakan susulan diambil, dan juga adakah analisis akan dibuat supaya gaji minima ini walaupun 2 tahun sekali yang akan diambil kira, tetapi macam di Indonesia 1 tahun sekali yang akan dianalisikan. Apakah tindakan kerajaan dalam hal ini? Terima kasih. Terima kasih Tuan Sri Yang Ketua. Terima kasih Barat. Saya nak betulkan statement dari Barat. Saya tidak mengatakan kerajaan tidak membenarkan pembayaran KOLA. Saya tak sebut. Cuma kita tidak ada undang-undang untuk kita melaksanakan secara undang-undang KOLA ini. Itu saya nak betulkan. Okey, tentang gaji minima, sebenarnya memang dalam peraturan kita, Akta Majlis Perundingan Gaji Minima, Gaji Negara, telah menetapkan bahawa revision ataupun kaji semula mesti dibuat dalam tempoh 2 tahun. Kita awal laksanakan gaji minima ialah pada 2013 dan lagi dah 2014, dan semalam pun 2 hari kita telah mengadakan seminar seperti mana yang sebutkan Kiamat baru masuk, tentang bagaimana kita nak melihat supaya pelaksanaan gaji minima ini bukan saja boleh menguntungkan pekerja,
tetapi dalam masa yang tidak boleh membebankan majikan. Kita tidak ada timbulnya rasa tidak adil antara kedua-dua ini. Sebab itulah saya berharap supaya revision ataupun kaji semula yang dilaksanakan ini akan dapat memberikan pulangan ataupun finding yang hasil yang cukup baik bagi kita melaksanakan gaji minima, dan mungkin kalau keadaan mungkin baik, mungkin kita pertingkatkan ataupun sebaliknya. Saya kira itu terletaklah kepada hasil daripada perundingan ataupun kaji semula yang dilakukan oleh pihak-pihak termasuklah Majlis Perundingan Gaji Negara yang melibatkan wakil pekerja, wakil majikan dan lain-lain wakil yang terdiri daripada kementerian, termasuklah pakar-pakar daripada Bank Negara, Bank Dunia dan juga ILO. Terima kasih, Yang Amat. Tan Sri minta soalan tambahan. Sila. Terima kasih Tan Sri. Itu hebatnya Tan Sri ni, dia faham. Menteri Tan Sri, sejarah kola ini telah pun dilakukan pada tahun 1974 oleh almarhum Tun Abdul Razak. Saranan beliau sehinggakan mengheret MAFA dan juga NUPW ke mahkamah, membolehkan rakyat menerima habuan sara hidup diperbaiki, dan juga tidak ada akta yang membolehkan kola itu diwajibkan. Namun pada mesyuarat TDC Agung, Mesyuarat Agung MPUC yang lalu meresolusikan atau mengusulkan bahawa kola itu diminta dijadikan ia sebagai asas wajib untuk penambahan setiap pekerja. Jadi tidak ada isu berkenaan pertindihan antara gaji minimum dengan kola. Ini soalan saya. Soalannya ialah berbunyi begini: apakah boleh kerajaan dalam masa proses untuk mengkaji semula konsultasi gaji minimum 2013 ini yang telah Menteri bicarakan tadi, memasukkan kola itu sebagai gaji minimum, dan bila dimasukkan gaji minimum maka ianya dikatakan akta wajib dan tidak boleh lagi satu saranan atau cadangan. Sebabnya ialah kerana mana-mana syarikat tidak mungkin, tidak pernah terjadi joint consultative committee ini bersepadu untuk mendapat kata solid atau kata sepakat. Tak pernah berlaku, dan MEF tidak akan menyetujui cadangan MPUC kerana ini membebankan MEF katanya. Jadi saya cadangkan, saya minta Menteri, apakah boleh ianya dimasukkan ke dalam gaji minimum, ianya automatik menjadi gaji akta. Apa pandangan Menteri? Terima kasih, Tuan Speaker. Hebat. Terima kasih Datuk Tan Sri Yang Tua. Terima kasih. Kalau agak ni sahabat saya kalau Yang Amat duduk sini lagi sedap saya bekerja tentang membela pekerja ini. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sebenarnya apa juga allowance tidak boleh dimasukkan ke dalam gaji minima. Gaji minima ialah gaji minima asas. 900 tidak boleh allowance panas, allowance sejuk dan sebagainya, tidak boleh. Sebab itulah saya awal tadi saya dah sebutkan, kadang-kadang dari segi terminologi je Tan Sri Yang Petua, kita panggil dia kola. Mungkin kalau saya tukarkan, katalah BRIM tadi 600, saya sebut ini adalah kola tahunan sekali setahun. Mungkin pekerja tidak akan timbulkan lagi isu ini sebab dah sebut kola. Tapi banyak lagi benda-benda lain yang telah pun diberi. Untuk makluman Tan Sri Yang Petua dan Dewan sikit, saya nak baca sikit apakah allowance yang telah pun dibayar oleh majikan kepada pekerja. Saya bukan nak bela majikan, sebab tu kita tengah mengambil tindakan di mana majikan-majikan yang tidak membayar gaji minima ni. Yang mak kola lengan. Saya serius, sebab saya sayang pekerja saya. Dia kerja kuat, dapat hasil, kita dapat untung, majikan pun dapat untung. Tetapi kena be fair dengan adil mereka. Allowance yang kita bayar, yang sektor swasta bayar, allowance kedatangan, allowance makan, allowance kerja malam, allowance lebih masa, allowance dobi, allowance pengangkutan petrol, allowance hardship, allowance gajian. Saya gajian kerja Tan Sri tapi tak bayar allowance kerja. Allowance panas ada juga. Kalau tempat mereka yang bekerja dalam bidang-bidang yang panas, macam dalam petroleum dan sebagainya, mereka dibayar allowance panas. Allowance ibu tunggal, allowance taska, allowance telefon, allowance kerajaan dan lain-lain lagi. Maknanya banyak. Katalah saya sebagai ini, saya tukar satu allowance menjadi allowance kola. Ya Umat, saya sebutkan jenis-jenis Menteri, yang ada tu collective agreement. Saya cakap tadi yang tidak ada kesatuan, yang tidak ada perjanjian bersama. Jangan membawa benda yang jauh-jauh sampai ke pening kepala negara nak memikirkan. Ya Umat, non kolektif.
Saya faham yang umat Kuala Langat adalah orang yang ada pengetahuan tentang pekerja. Kalau peraturan mesyuarat dilanggar, kehebatan itu akan berkurangan. Tan Sri minta maaf Tan Sri sebab Perdana Menteri confuse saya. Ya Tan Sri, kalau Kuala Langat orang yang cukup pengalaman tentang kesatuan kerja confuse, saya baru lagi, saya tidak confuse. Kenapa harus? Saya cuma nak memberitahu kepada Dewan, kerana sebahagian kita bukan semua arif tentang perkara ini. Cuma saya tahu bahawa tidak semua majikan yang bayar semua allowance ini. Itu cuma saya nak sebutkan. Begitu juga dalam perkhidmatan ruang, berbagai-bagai allowance dibayar, tidak semuanya sama. Jadi Tan Sri yang betul. Saya nak sebut sikit, walau bagaimanapun ada majikan yang membayar, umpamanya KOLA ini, KOLA sektor peladangan, NUPW, National Union of Plantation Workers, mereka ni dibayar KOLA. Sebab itulah kita sudah beritahu tadi, terpulang pada majikan dan juga pekerja kesatuan. Dan insyaAllah Tan Sri yang betul, kita kementerian bersedia untuk mencari jalan untuk kebaikan pekerja dan majikan. Soalan hebat, jawapan pun hebat. Yang berhormat Dr. Haji Izani bin Haji Hussein, Pangkalan Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang Pertua, soalan saya nombor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Batu ditabur 5 ketul, dikira berkali sama juga. Sudah lama aku tidak muncul, hari ini ku jawab 3. Tan Sri Yang Pertua, bahagian pengurusan hartanah Jabatan Perdana Menteri BPH JPM telah mengemukakan permohonan bagi kelulusan pembiayaan projek pembinaan bangunan gunasama persekutuan Tunjung di Bandar Baru Tunjung, Mukim Pendek, Kota Baru, Kelantan, di bawah Rolling Plan kelima Rancangan Malaysia ke-10, dan permohonan tersebut sedang dalam pertimbangan pihak unit perancangan ekonomi JPM. Dalam masa yang sama, BPH juga telah menerima beberapa cadangan pembinaan di Bandar Baru Tunjung, Kota Baru, Kelantan oleh beberapa syarikat swasta yang berminat untuk melaksanakan projek pembangunan ini melalui kaedah PFI, Private Finance Initiative. Cadangan-cadangan tersebut sedang diperhalusi dan dalam pertimbangan. Terima kasih. Pangkalan Cepat. Terima kasih Menteri. Saya perhatikan bahawa kerjasama kerajaan negeri dengan persekutuan sangat baik dalam program-program atau projek pembinaan daripada persekutuan di Tunjung ini. Terdapat beberapa lagi perancangan pembinaan yang telah diluluskan dari segi pengambilan tanahnya. Cuma saya ingin tanya, apakah punca-punca yang menjadi kelewatan rancangan pembinaan yang dirangka dalam rancangan Malaysia ke-9 sehingga dalam rancangan ke-10 ini masih belum dibuat dalam keadaan kerajaan negeri memberi kerjasama yang begitu baik. Dan seterusnya dari segi maksud Wisma Kompleks guna sama persekutuan dari segi kepenggunaannya, apakah maksudnya? Sekian. Tan Sri Yang Pertua, memang ada kelewatan bagi setengah projek dan banyak juga projek yang telah dikenapasi untuk pembangunan, contohnya untuk polis, tentera, masih tidak dapat dilaksanakan di atas beberapa sebab yang tertentu berdasarkan kepada kes tiap-tiap projek. Saya tak boleh jawab sekaligus begitu, tetapi kalau ditanya khusus saya boleh jawab bahawa projek ini terlewat kenapa dan sebagainya. Yang Muhammad kalau boleh tanya yang tu saya boleh jawab secara betul. Tetapi secara umumnya memang ada kelewatan untuk setengah projek, kerana ada beberapa perkara yang menyebabkan tergendalanya projek tersebut. Dan yang keduanya, ada juga projek yang pengambilan tanah itu dia lebih kepada land bank. Contohnya satu projek yang telah dirancang untuk 10 tahun bagi sebuah hospital. Kalau sekiranya kita tidak membuat pengambilan tanah di sebelah hospital tu, dia akan menghadapi masalah bila berlaku pembesaran hospital. Itu sebab land bank untuk setengah jabatan itu dipikirkan ke arah itu. Contohnya sebuah tanah satu tanah di hospital di Kangar yang telah diambil sejak tahun 60, tapi
sekarang diguna untuk padang bola, tetapi itu memang pembesaran hospital di masa akan datang. Kemudian yang keduanya, kerjasama yang erat itu kita ucap terima kasih dan kita harap berterusan, termasuk juga apabila kita nak laksanakan projek-projek yang menjadi keutamaan seperti Tempatan Banjir, kita berharap pengambilan tanah di pihak kerajaan negeri itu tidak dilewatkan untuk membolehkan setengah projek itu disegerakan. Saya minta kerjasama diteruskan dengan tidak ada niat-niat yang lain seperti tujuan melambatkannya dan sebagainya. Kalau boleh pemikiran itu diselamatkan juga dengan Selangor. Kemudian yang lain saya telah menjawab. Kulakan saya. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya sebut tentang guna sama. Guna sama ini bermakna semua jabatan persekutuan berada di satu bangunan. Dan juga yang lain. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Dalam hal ini bukan sahaja Kota Baru tetapi Kuala Kangsar juga tidak terkecuali tentang bangunan persekutuan ini. Jadi soalan tambahan saya kepada Menteri, sekiranya projek ini tidak ada ketentuan, maka boleh tak tapak ini dipergunakan ataupun dicadangkan untuk pembangunan lain supaya tanah ini tidak terbiar. Dan saya sendiri pun ada cadangan lain, tapi oleh kerana tidak ada ketentuan tu, kita mahu tahu status dan bolehkah tidak kita mengunjurkan cadangan-cadangan lain untuk dimajukan. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, ada beberapa pendekatan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Ada yang mencadangkan PFI yang ni boleh dibuat cadangan supaya bangunan itu terus diadakan. Yang keduanya penggantian tanah, land swap yang boleh dicadangkan kepada pihak kerajaan. Jadi dan juga lain-lain lagi yang boleh kita buat cadangan untuk dipertimbangkan oleh pihak kerajaan. Demikian juga di Muar, sahabat saya di belakang ni, tempatnya dia masalahnya tidak ada tanah, tetapi ada tanah pihak jabatan kementerian lain yang sesuai untuk tujuan bangunan guna sama itu, mereka akan buat cadangan. Kerajaan terbuka sebab kerajaan ini adalah kerajaan yang di antara yang terbaik di dunia. Yang berhormat Datuk Dr. Makin Markus Mojigo Kutatan. Terima kasih Tan Sri. Pagi ini saya rasa lega. Seorang orang kampung naik soalan nombor 3. Sila jawab. Terima kasih Tuan Dipertua. Sebelum itu saya mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan rombongan per cap daripada Parlimen Balik Pulau dari sebelah sana. Terima kasih Yang Amat Bertatan. Ada dua bahagian dari soalan ini. Satu berkenaan dengan klinik Devansen Bertatan dan satu lagi tentang latihan kepada kaki tangan hospital, kaki tangan kesihatan. Contoh berkenaan dengan kes kesihatan Devansen ini, klinik kesihatan Devansen, kementerian memang menyedari keperluan sebuah klinik di kampung ini, kampung itu, terutamanya dengan kepesatan pembangunan di daerah Bertatan. Kementerian juga sedia maklum dengan kesesakan di klinik kesihatan berhampiran seperti klinik kesihatan Bertatan dan juga klinik kesihatan Penampang yang kawasan yang hampir. Jadi Tuan Dipertua, bagi tujuan tersebut sebidang tanah telah pun dikenal pasti dan sekarang ini dalam peringkat kajian kesesuaian tapak itu, dan kita akan masukkan akan buat permohonan dalam Kepala IPU dalam rancangan Malaysia ke-11. Tuan Dipertua. Yang bahagian kedua tentang latihan, pihak Kementerian Kesihatan memangnya menyediakan latihan dalam bidang masing-masing kepada semua warga kerja KKM yang terlibat dalam memberi perkhidmatan kesihatan. Latihan yang dilaksanakan ialah latihan pra-perkhidmatan dan juga latihan dalam perkhidmatan. Dan setakat ini Tuan Dipertua, kita ada 33 sisi latihan di seluruh Malaysia yang beri tawaran 13 bidang bidang semua sekali ada, daripada kejuruteraan sehingga diploma teknologi pergian dan juga lain-lain. Ada 13 semuanya Tuan Dipertua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Menteri
memberi jawapan yang ringkas atas soalan yang saya mohon dijawab. Tan Sri, kalau saya ingat Yang Berhormat Balik Pulau pada ketika itu sebagai Setiausaha Parlimen di Kementerian Musti, dan saya telah pun berbalik-balik tanya soal ini semasa Menteri Kesihatan dulu, bekas Menteri Kesihatan dulu, bekas Presiden MCA telah pun juga melawat kawasan tersebut, dan tapak telah pun dilawati, kalau saya tidak silap 2-3 kali. Soal kesesuaian itu memang tidak ada timbul sama sekali, sebab kawasan itu memang dikelilingi kampung. Saya tidak salah kalau saya anggar tidak kurang dari 10.000 pengguna klinik itu, terutama sekali apabila mana institusi pusat latihan pertanian bertapak dekat pada tapak yang dicadangkan itu. Jadi itu Menteri, saya harap ini sudah lebih daripada kurang lebih 10 tahun dan masih lagi belum ada ditanya-tanya oleh orang kampung, mana sudah janji kamu yang klinik ini diadakan di tapak di Kampung Devanson ini. Dan soalan yang seterusnya, Tan Sri, soal latihan kepada pengkhidmat-pengkhidmat di hospital-hospital kerajaan ini. Pada 4 hari bulan, kurang lebih jam 8.30 di Q2 Damai, saya telah ditegar masuk hospital. Sebagai ahli parlimen, kadang-kadang pengundi kita mau kita melawat pesakit-pesakit dan ditegar oleh security, bukan penjawat di hospital itu, tapi dikontrakkan kepada syarikat-syarikat. Dan saya encik, tak boleh masuk, ini arahan. Saya introduce, kata saya ahli parlimen, saya melawat abang saya yang sakit tenat di ICU pada 4 hari bulan. Beliau telah meninggal pada 5 hari bulan. Saya ditegar. Nasib baik saya berjumpa dengan seorang nurse, Tan Sri, yang tempatan situ di lift. Saya bilang tolonglah, saya minta tolonglah, saya mau tengok abang saya. Selepas itu baru saya masuk, dalam masa setengah jam baru masuk. Menteri, ini bukan saya rasa ini bukan kaki tangan hospital, tapi security itu. Dia tidak kena inci, dia panggil saya kasih kad saya inci. Jadi satu lagi Menteri, memang Menteri ini suruh prihatin. Kaki tangan di hospital ni ramai sekali. Doktor-doktor yang baru ramai sekali. Kenapa tidak kementerian selain daripada berkerumun di satu tempat di hospital, tugaskan mereka kepada luar bandar, klinik-klinik luar bandar, dedahkan mereka masalah orang kampung. Kenapa kementerian tidak melihat ini? Banyak graduan-graduan kita yang berkerumun di hospital. Apa yang buat sana? Buat kacau ya, Menteri. Sila lihat nih. Ya, itu saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bertatan. Memang kementerian sedar perkara ini. Tapi sebab sebentar waktu, keperluan memang ada. Sebab sebentar waktu perkhidmatan diberikan melalui klinik yang dekat, macam klinik Satu Malaysia Ketiau 2 km. Dia punya patient load dia lebih kurang 40-50 orang sehari. Kemudian klinik jenis 3 penampang, ini yang lama, dan yang baru akan bina dalam sedang peringkat pembinaan dan jangka siap dalam tahun 2017. Yang lama 400 hingga 500 per day. Dan klinik kesihatan jenis 3 petatan juga ada, yang ni ramai, ada 700 orang satu hari ya. Dan satu lagi klinik yang dekat ialah Petagas 6 km, sehari dalam 78 pesakit. Jadi keperluan memang mendesak. Memang di sini 2 klinik ni memang masalah dia masalah juga pendatang asing ni yang ramai. Kalau lihat figurnya memanglah kedua-dua, kalau lihat keseluruhan klinik petatan dengan klinik penampang, jumlah tahun 2013 jumlah pesakit yang datang 193,000 warga negara Malaysia, yang bukan warga negara 91,000, lebih setengah. Jadi memang amat sesak lah. Sebab tu kita dalam hal ini kita cuba nak agi-agikan kerja dan pastikan rakyat kita dapat yang terbaik lah, yang dekat. Dan berkenaan dengan
HQ3 ni ini Q3 Kuala memanglah ini apa nama security ni memang kerap kali digunakan oleh orang lain. Dia tak kenal siapa pun di Malaysia. Kebanyakan kerapnya adalah pekerja asing, dia tak kenal kita. Tapi ialah bila mereka ni pekerja asing, dia tak kenal, jadi dia tidak fleksibel. Dalam hal ini tak apalah kita buat teguran supaya bila ada wakil-wakil macam ahli parlimen, wakil rakyat sebagainya, diberi istimewa lah supaya dapat masuk ya. Kaki tangan kita memang ramai betul-betul, tapi kira-kira kadarnya tak mencukupi lagi. Di Sabah Sarawak contohnya belum mencukupi, masih lagi kosong. Macam pegawai perubatan di Sabah masih lagi 30% tak isi penuh lagi. Sarawak 27% belum isi lagi. Begitu juga jurawat dia di Sabah dah nampak 94% dah isi, Sarawak 92% dah isi. Jadi kita sedang mengagih-agihkan lah. Jadi kita buat redeployment tu betul. Maknanya kawasan yang ramai doktor kita agihkan kepada kawasan yang belum ada doktor dan sebagainya. Dan bagi dalam hal ini di Malaysia pun kalau ada pesakit lebih daripada 100, kita juga hantar pegawai perubatan tu betul. Atau banyak. Ya, terima kasih Tan Sri. Itu soalan tambahan saya. Isu yang ada di depan kita sekarang bukan sahaja kita berdepan dengan masalah kekurangan doktor ataupun kaki tangan, kita juga kekurangan doktor pakar terutama di hospital-hospital daerah. Dan apa yang saya ingin minta penjelasan kerajaan ialah berkaitan dengan menggunakan pekerja asing sebagai pengawal keselamatan di jabatan-jabatan kerajaan, sama juga sebagai disebut oleh pihak kerajaan tadi, iaitu di hospital-hospital. Jadi apakah tidak ada polisi yang ditetapkan oleh kerajaan, pengawal-pengawal keselamatan terutama di jabatan-jabatan kerajaan? Hendaklah ada satu polisi, kita menggunakan pengawal tempatan, rakyat tempatan. Kenapa kita harus menggunakan pendatang asing di pintu-pintu utama ini? Ini menunjukkan imej kita dan sudah tentulah jaminan keselamatan sebagaimana yang berlaku di bank yang kita berlakunya kematian dan sebagainya, yang kita dapati ini menjadi punca di antara salah satu masalah keselamatan yang berlaku di perkhidmatan kerajaan itu sendiri. Minta penjelasan. Betul. Saya ingat soalan ni saya nak jawab tak begitu tepat lah. Ini melibatkan dasar dan perlu dijawab oleh pihak lain. Betul. Masih ahli yang berhormat, soalan nombor 4 tidak dapat dijawab secara lisan atas sebab yang berhormat Pasir Mas tidak hadir dalam Dewan Mesyuarat pada ketika ini. Soalan nombor 5 yang berhormat Datuk Wi Jek Seng Tanjung Piai. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 5. Tan Sri Yang Di-Pertua yang dikasihi, izinkan saya untuk menjawab soalan dari Yang Berhormat Tanjung Piai dan Yang Berhormat Setiawangsa yang dijadualkan pada 31 Mac secara bersama, memandangkan ianya adalah berkaitan perkara yang sama. Prima menyediakan perumahan mampu milik yang selesa dan berkualiti khusus untuk golongan berpendapatan sederhana di kawasan strategik, bandar-bandar utama serta pinggiran bandar di seluruh Malaysia. Di Lembah Kelang umpamanya, Prima mengenapasi beberapa kawasan seperti di Kajang, Pandan Jaya, Pandan Indah, Cyberjaya, Taman Cepaka, Taman Bukit Ceras, Seri Kembangan, Alam Damai Ceras, Bukit Jalil, Setapak, Jalan Jubli Kuala Lumpur, Brickfield, Bandar Baru Sentor dan Sungai Besi. Projek-projek ini kini berada di dalam pelbagai peringkat. Ada yang diantaranya dalam peringkat analisa perancangan serta memperoleh kelulusan dari pihak berkaitan. Pada masa kini, projek Alam Damai di Ceras sedang dalam peringkat pembinaan dan dijangka siap pada tahun 2017. Prima mengalu-alukan sekiranya terdapat sebarang cadangan pembangunan atau tanah yang sesuai untuk perumahan Prima, dan sekiranya ada, ianya bolehlah dimaklumkan kepada Prima. Terima kasih. Tanjung Piai. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan. Menteri kata ada projek masih dalam pembinaan. Cuma saya ingin tahu berapa unit telah siap dibina
Dan juga saya ingin tahu apakah kriteria utama Prima dalam menentukan lokasi yang sesuai, terutama di kawasan Lembah Kelang ni. Saya juga ingin tahu bahawa kepada mereka yang membeli rumah tetapi projeknya terbengkalai, adakah golongan ini masih layak membuat permohonan rumah yang dibina di bawah projek Prima ini? Terima kasih. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya menjawab walaupun tak ditanya. Yang pertama sekali, bila kerajaan perkenalkan Prima pada tahun lepas, kerajaan telah bersetuju untuk melaksanakan 80,000 unit. Dan 80,000 unit ini telah siap semua sekali dari berbagai peringkat, analisa, perancangan dan sebagainya. Tetapi lembaga pengarah Prima telah luluskan lebih kurang 3 minggu yang lepas 80,000 unit untuk tahun lepas. Kemudian pada tahun ini, bermula pada Januari, insya-Allah masyarakat akan datang bermula untuk 80,000 yang kedua. Jadi kalau kita bina rumah, yang berhormat, kalau pernah terlibat sebagai pemaju swasta ataupun pernah terlibat untuk membina rumah, bahawa dia ada pelbagai peringkat. Jadi sekarang ni semua sekali rumah yang telah saya sebutkan tadi berada di pelbagai peringkat, dan sekarang ni kita teruskan pelaksanaan dan kita terus membuka permohonan online. Masa saya jawab dalam bulan tahun lepas, saya sebut online ada 250,000. Sekarang dah 500,000 permohonan. Dan bila siap nanti kita akan membuat pemberian sebagaimana kriteria yang telah ditetapkan. Prima dia bukan sahaja sebagai pelaksana, tetapi Prima juga akan menguruskan perumahan Prima, dan bagi mereka yang diberi oleh Prima tetapi telah melanggar beberapa peraturan, Prima akan membeli balik dan sebagainya. Jadi kehadiran Prima dalam masyarakat perumahan ini ialah untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat yang berpendapatan sederhana, iaitu daripada 2,500 ke 7,500. Dia, kalau kita ingat pasal BRIM, jadi jangan sebut BRIM tu bukan kepada orang miskin. Ini yang Prima 2,500 sampai 7,500 ni, dia masuk dalam kategori berpendapatan sederhana, yang mereka boleh mendapat perumahan yang sebagaimana yang telah ditetapkan di pinggir-pinggir bandar. Dan kalau di bandar-bandar kecil, mungkin di dalam bandar sendiri. Gombak. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, pada 12 November 2013 yang lalu, Yang Berhormat Menteri ada menyatakan bahawa kerajaan bercadang untuk membina sebanyak 44,227 unit rumah Prima di Selangor dan 8,872 di Kuala Lumpur, 4,636 di Negeri Sembilan dan seterusnya. Persoalan saya pada ketika itu ialah, dalam tempoh suku tahun keempat, apakah kerajaan mampu menyiapkan 80,000 unit rumah Prima yang disasarkan? Pada ketika itu Yang Berhormat telah menyatakan ianya dalam proses dan akan cuba disiapkan. Maka persoalan saya pada pagi ini ialah, apakah 80,000 unit rumah itu telah benar-benar disiapkan dalam tempoh 2 bulan yang terakhir pada tahun yang lalu? Yang keduanya, saya juga dimaklumkan bahawa Prima bukan sahaja terlibat dalam pembinaan rumah mampu milik seperti ini, tetapi telah membeli rumah-rumah daripada pemaju-pemaju yang lain untuk mencatat sasaran yang disebutkan. Apakah perkara ini benar? Terima kasih. Tan Sri Yang Di-Pertua, yang pertama sekali Yang Berhormat, apabila kita umumkan jumlah tersebut, dia bukan kita luluskan tahun ini 80,000, tahun ini siap. Tapi yang paling penting ialah 80,000 itu diproses serta-merta pada tahun tersebut. Sebab apa? Tahun ini kita kena proses lagi 80,000. Tidak mungkin rumah boleh siap pada tahun yang sama. Tetapi yang paling penting, bila rumah itu sudah take off, sudah bermula berlepas, maka sudah memulakan kerjanya,
di peringkat analisa ataupun perancangan, maka kita akan masuk ke siri-siri yang berikutnya. Dia akan siap dalam pelbagai peringkat. Macam di Selangor sekarang ni yang telah pun diluluskan ialah setelah dipersetujui oleh kerajaan negeri dan lembaga pun telah persetujukan. Di Selangor kita ada 8,740. Jadi bermakna kalau yang berhormat datang lepas ini pun rumah ni masih dalam proses pembinaan. Tunggu bagi saya habis ya. Kemudian yang wilayah Kuala Lumpur 7,372. Johor 11,850 dan seterusnya. Kalau ada kawan-kawan tanya di peringkat negeri-negeri, kita telah mencapai matlamat pada mesyuarat bord yang lepas. Kita telah luluskan sebanyak 80,494 dan tahun ini lagi 80,000. Kita telah mulakan kerja daripada bulan Januari dan mesyuarat lembaga yang akan datang akan memutuskan peringkat demi peringkat sehingga kita mencapai matlamat 80,000. Bila lembaga telah luluskan, berarti lembaga telah mengambil kira perundingan dengan kerajaan negeri dan juga swasta. Itu yang saya telah menjawab. Yang Amat jangan saya tidak ada penyakit. Saya minta sedikit penjelasan yang Menteri. Nanti saya jawab. Iaitu dalam pihak swasta. Mana kata apakah rumah terbengkalai swasta dan sebagainya. Yang Amat bila saya sebut swasta, kalau yang berhormat ada tentang soalan khusus, saya boleh jawab secara bertulis. Kita berunding dengan swasta, tanah swasta, dan saya tak boleh menyebutnya bagi projek-projek secara khusus. Sebab apa? Ada swasta yang kita pergi berunding, bila dia setuju bahawa projek ini Prima akan ambil alih dan Prima akan mengeluarkan modal dan sebagainya, harga yang dijanjikan di peringkat awal itu telah jadi harga lain, menyebabkan Prima Prima terencat untuk meneruskan perundingan. Apakah benar atau tidak, Yang Berhormat kena bagi khusus kepada soalan Yang Berhormat timbulkan dan saya pun jawab secara betul. Tan Sri, sedikit penjelasan Tan Sri. Jawapan yang Yang Berhormat Menteri tadi. Singkatkan ya. Jawapan tu memang ada dalam Hansard. Saya tidak mahu Yang Berhormat Menteri ulang. Yang Berhormat Menteri sebut pada tahun yang lepas negeri Selangor saja 44,000. Hari ini Yang Berhormat mengaku bahawa tidak dibina lagi sebab yang dipersetujui baru 8,000. Dan daripada 8,000 tu pun Yang Berhormat sebut dalam pembinaan rumah ni dia take off dulu. Tapi banyak projek yang take off terbengkalai. Jadi yang kita nak tanya hari ini berapa yang sudah siap. Jadi soalan saya spesifik Tan Sri. Berapa unit rumah yang telah siap daripada sasaran 80,000 tahun lepas? Yang Berhormat Tan Sri Speaker, saya akan jawab secara bertulis. Terima kasih. Sila Bukit Bintang, perumahan, isu penting. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Bolehkah Yang Berhormat Menteri memberitahu kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa adakah projek pembinaan rumah Prima di atas tanah yang diperoleh oleh 1MDB, Satu Malaysia Development Berhad. Oleh kerana baru-baru ini ada 2 pucuk tanah yang diberi kepada 1MDB, saya ingin tahu adakah rumah akan dibina di tanah atas tanah ini, khususnya di Jalan Sungai Besi dan juga Tun Razak Exchange atau Kuala Lumpur International Finance Center. Jika newnya, berapakah rumah akan dibina? Jika tidak, mengapa? Terima kasih. Yang Berhormat, soalan spesifik. Ya, soalannya agak spesifik Tan Sri. Tapi tadi untuk di Kuala Lumpur itu saya telah maklumkan kepada Yang Berhormat. Dan sekali lagi saya beritahu bahawa Prima terbuka. Yang pertama, Prima akan bagi keutamaan dengan kerajaan negeri. Kerajaan negeri, tanah kerajaan negeri. Yang keduanya dengan swasta. Kena ingat bahawa Prima terpaksa menanggung ataupun memberi 20% daripada harga pasaran, iaitu diskaun 20%. Kalau contohnya rumah 100,000, Prima kena bagi 80,000, diskaun 20% ya, kepada semua sekali perumahan Prima. Diskaun 20% dan diberi kepada orang daripada pelbagai kategori, single, berkahwin, ada anak dan sebagainya. Jadi semua diambil kira. Ini satu pendekatan perumahan yang luar biasa di pihak kerajaan, di mana kita membuka peluang kepada bukan membuka peluang, kita membinanya dengan usaha sama kerajaan dan juga pihak swasta. 1MDB kalau termasuk di bawah kerajaan, bersama dengan kerajaan,
Kalau sekiannya di bawah swasta, bersama swasta. Tapi bila kerana soalan yang berhormat spesifik, saya akan jawab secara bertulis. Masih yang berhormat Tuan Ahmad Bayaki bin Atikullah, Kubang Krian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang Dipertua, jangan lupa bersenam soalan saya nombor 6. Terima kasih Tuan Sri Pertua, terima kasih Yang Berhormat Kubang Krian. Bermula 1 Januari 2014, ini definisi dulu. PKS didefinisikan sebagai syarikat yang memperolehi jualan tahunan tidak melebihi RM 50 juta ataupun bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang bagi sektor pembuatan. Bagi sektor perkhidmatan dan sektor lain, PKS didefinisikan sebagai syarikat yang memperolehi jualan tahunan tidak melebihi RM 20 juta atau bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang. MITI melalui agensinya SME Corp Malaysia yang berperanan sebagai agensi penyelaras pusat bagi program pembangunan PKS sentiasa menyelaras perancangan dan pelaksanaan program pembangunan PKS di bawah keluaran 15 kementerian dan lebih 60 agensi. SME Corp Malaysia juga berperanan sebagai urus setia kepada Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan yang merupakan badan tertinggi dalam menentukan dasar dan hala tuju PKS di negara ini. Majlis tersebut dipengurusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Sehingga ini program pembangunan PKS yang melibatkan dana ataupun peruntukan usahawan yang dilaksanakan oleh 15 kementerian dan 60 agensi yang telah memanfaatkan 885,017 program PKS. Di antara PKS yang telah mendapat manfaat dan berjaya adalah seperti berikut. Saya sebut 5 sahaja oleh kerana panjang sangat. Ini kejayaan di antara yang telah berjaya. Astra Simfoni Sdn Bhd di Selangor, pembekal bateri kereta hijau. Sani Express Sdn Bhd, pengusaha bas Express. HIG Langkawi Holdings Kedah, pembekal peralatan dapur dan coklat serta batik. Faiza Marketing Sdn Bhd, pemborong beras dan produk herba. Millennium Substratus Sdn Bhd Selangor, barangan LED. Bid Juggling Sdn Bhd Selangor, sebatian getah. Top Glove Sdn Bhd, sarung tangan getah, itu di antaranya. Dan sebagai rekod 2013 tahun lepas 139 program yang melibatkan 431,488 PKS dengan perbelanjaan 9.9 bilion dan 2012 139 program yang melibatkan 433,59 program PKS dengan perbelanjaan 7.1 bilion. Dan di antara program tersebut ialah program penerapan inovasi, pembangunan modal insan, akses kepada pembiayaan, akses kepada pasaran dan juga infrastruktur. Dari segi perkembangan dan prospek PKS 2012, KDNK yang direkodkan adalah 6% berbanding KDNK negara 5.6%, dan bagi tahun lepas KDNK SME adalah 5 hingga 6% berbanding KDNK negara 4.5% hingga 5%. Terima kasih. Kubang Krian. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Soalan tambahan saya adalah untuk mengetahui bagaimana kriteria asas pemilihan yang telah dibuat berdasarkan faktor yang bagaimana. Bolehkah pihak kementerian memberikan contoh terbaik kejayaan yang boleh dijadikan ikon daripada sumbangan dana-dana yang telah diberikan? Terima kasih betul, Mohd Kementerian, terima kasih. Dari segi kriteria, sebenarnya semua syarikat yang dalam kategori PKS
layak memohon. Dari segi kriteria tidak ada yang syarat-syarat yang khusus ataupun yang ketat sangat. Maknanya dalam kategori tersebut boleh memohon. Nombor 2, yang berpotensi berdaya saing yang maju. Ini akan dinilai berdasarkan kepada beberapa kriteria, misalnya dari segi track rekod kewangannya, dari segi pengeluarannya, kerana Tan Sri Betul ini berbeza dengan program mula bisnes ataupun program penambahan pendapatan. Apabila mereka sudah berjaya di peringkat program penambahan pendapatan, misalnya di bawah Kementerian Pertanian ataupun di bawah agensi lain, mereka ada potensi, mereka akan dinilai sebagai syarikat yang berpotensi dan layak untuk menerima bantuan ataupun apa-apa program yang disediakan oleh agensi kerajaan yang menjurus kepada PKS. Di antara kerjaan tadi dah sebut, di antara 10 tadi, 10 syarikat yang berjaya. Kalau kita sebut ikon terlalu banyak, tetapi kalau yang berasaskan kepada teknologi adalah tadi saya sebut Millennium Substratus Sinar Berhad Selangor yang berupaya mengeluarkan barangan LED. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Dengan pelbagai program dan pengisian yang dimaklumkan oleh Timbalan Menteri tadi, sejauh dan sebesar manakah pendekatan seperti ini yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui MITI untuk memastikan kelangsungan penjanaan nilai keusahawanan di kalangan PKS-PKS yang terlibat? Dan apakah pendekatan kementerian untuk memberikan makluman yang meluas berkenaan dengan dana-dana ini, terutama kepada mereka yang tinggal di kawasan luar bandar? Tan Sri Betul. Soalan yang ada dua soalan. Yang pertama tu saya tak berapa clear kan. Tapi saya jawab yang kedua dulu. Mungkin pertama kita jumpa kemudian lah. Ya. Yang kedua yang melibatkan IKS di pendalaman di luar bandar. Kan. Sebenarnya Tan Sri Fungsi, saya nak sebut di sini bahawa ada dua perkara tadi. Pertama, program penambahan pendapatan ataupun di kalangan mereka yang baru menceburi bidang keusahawanan, sama ada dalam bidang perkhidmatan, pembuatan dan lain-lain. Yang ini di luar daripada skop PKS. Dan setelah mereka berjaya, ada potensi untuk meningkat maju, barulah mereka masuk dalam skop PKS dan tidak terhad sama ada mereka di bandar ataupun di luar bandar. Dan semua layak menerima dana bantuan tersebut. Dan kalau kita tengok rekod, banyak kerjaan yang telah pun dicapai oleh usahawan di luar bandar, tetapi mereka terpaksa akhirnya berpindah ke kawasan yang lebih sempurna ataupun di pinggir-pinggir bandar. Artinya di luar bandar satu perkara dan dalam bandar, pinggir bandar satu perkara, dan kesemuanya ada ruang yang sangat besar untuk maju dalam skop PKS itu sendiri. Sekian, terima kasih. Tan Sri, beri soalan tambahan. Yang berhormat Datuk Ira Osman bin Abdul, Pendang. Tan Sri Betul, soalan yang ketujuh. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat Pendang dan juga ahli yang berhormat yang lain, simakan tarif yang telah diperkuasa mulai 1 Januari 2014 sebahagian besarnya adalah disebabkan simakan semula harga bahan api yaitu gas domestik daripada ringgit Malaysia 13.7 MMBTU kepada ringgit Malaysia 15.20 MMBTU. Harga arang batu daripada USD 85 setan kepada
USD 87.5 setan serta penggunaan gas asli secair ataupun dengan izin LNG yang diimport pada harga pasaran yaitu ringgit Malaysia 41.68 MMBTU. Komponen bahan api ini telah menyumbang kepada kenaikan tarif sebanyak 4.9 sen kilowatt jam atau 81.96% daripada kenaikan tarif keseluruhan sebanyak 4.09 sen sekilowatt jam atau keseluruhan yaitu pada 4.98 sen kilowatt jam. Sebarang perubahan harga bahan api ini sudah tentu akan memberi kesan yang signifikan kepada kos pembakaran listrik. Komponen lain yang terlibat dalam kenaikan tarif ialah semakan tarif asas TNB yaitu sebanyak 8% atau 0.9 sen kilowatt jam daripada kenaikan tarif keseluruhan. Semakan tarif asas ini disemak setiap 4 tahun bagi memastikan pihak utility memperolehi pulangan yang munasabah agar dapat terus membekalkan listrik yang berkualiti dan berdaya harap. Tidak menafikan bahawa TNB memperolehi keuntungan bersih bagi tahun kewangan yang berakhir pada 31 Ogos 2013 sebanyak ringgit Malaysia 4.12 bilion sebelum pertukaran wang asing. Namun begitu, jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk menampung kos pelaburan bagi membiayai projek-projek penjanaan yang baru serta projek-projek penghantaran dan pengagihan yang dianggarkan sekitar ringgit Malaysia 6-7 bilion. Pada masa ini, salah satu cara untuk mengurangkan kos pembekalan listrik yang seterusnya akan mengurangkan kadar kenaikan tarif listrik adalah melalui peningkatan prestasi kecakapan operasi TNB tanpa menjejaskan sistem daya harap pembekalan listrik di Semenanjung Malaysia. Di antara langkah-langkah yang sedang dan telah dilaksanakan ialah pelaksanaan bidaan kompetitif ataupun izin competitive bidding dalam pemilihan pemaju loji jana kuasa baru. Untuk itu, pemaju loji jana kuasa yang menawarkan harga yang terendah di samping memenuhi kriteria teknikal dan komersial yang telah ditetapkan akan dipilih. Ini sekaligus akan mengurangkan kos operasi TNB dalam aktiviti pembelian tenaga pada masa depan. Kedua, pembasmian kes-kes kecurian listrik supaya kehilangan tenaga dalam sistem pembekalan listrik dapat diminimumkan. Yang ketiga, pemasangan sistem SCADA Supervisory Control dan Data Acquisition dengan izin dengan lebih meluas di seluruh negara untuk membolehkan operasi sistem pembekalan dijalankan dengan lebih efisien dan berkesan. Keempat, pelaksanaan plan menyeluruh bagi senggaraan yang cekap dan berkesan ke atas sistem pembekalan listrik. Kelima, pelaksanaan program rombak rawat atau refurbishment loji-loji jana kuasa yang telah lama beroperasi bagi meningkatkan kecakapan dalam penjanaan tenaga listrik. Dan yang keenam, penentuan dan semakan kadar tarif pada masa akan datang akan menggalakkan peningkatan kecakapan tanpa menjejaskan pencapaian sasaran operasi berasaskan rangka kerja awal selia tarif berinsentif ataupun incentive based tarif regulation. Terima kasih. Soalan tambahan dan sudah betul. Terima kasih. Kalau hanya nak membicarakan soal naik tarif, itu soal yang paling mudah. Betul-betul untung 412 bilion, belanja 7 bilion. Yang berhormat, suara saya tak berkeluar. Apakah tidak dibandingkan dengan jumlah pendapatan TNB 37.13 bilion, tolak 7 bilion perbelanjaan, baki 30.13 bilion, masih banyak untuk diberikan pada rakyat. TNB bayar 25 sen dividen, tinggi. Soalnya, apakah dividen itu boleh dikurangkan untuk disalurkan pada rakyat? Dan bonus 5 bulan gaji, saya diberitahu terlalu tinggi. Apakah tidak boleh dikurangkan? Yang kedua, apakah PNB akan berunding semula dengan IPP untuk membincangkan
perkara yang khusus kerana saya faham bahawa sekarang ini power telah berlebihan dan TNB terpaksa menanggung pembayaran yang sia-sia ini. Jadi Yang Berhormat, kita fikirkan soal rakyat. Kita harapkan bahawa rakyat kerajaan boleh mengurangkan tarif elektrik pada masa yang akan datang. Terima kasih Yang Berhormat Pendang atas perkara yang dibangkitkan. Untuk makluman pendapatan kasar revenue dengan izin pihak TNB bagi 2013 adalah kira-kira 37.1 bilion seperti mana yang disentuh laporkan. Tapi operating expenses adalah 31.8 bilion. So before tax essentially kira-kira 5-6 bilion, dan after tax seperti mana yang saya katakan tadi 4.12 bilion. Okay. Jadi bukanlah dalam bentuk yang disentuh tadi, kerana net after tax 4.1 bilion. Dan daripada itu pihak TNB perlu menjalankan capital expenditure dalam bentuk penjanaan, dalam bentuk transmission dan seterusnya dari segi penagihan. Dan untuk tujuan tersebut semakan yang dibenarkan oleh kerajaan dalam semakan terkini itu sekadar 1 sen saja 1 kilowatt-hour, sebanyak 0.9 sen kepada TNB. Itu pun semakan sekali dalam 4 tahun asas tarif tersebut. Selain daripada itu 4 sen itu adalah untuk mengurangkan subsidi gas, subsidi LNG dan juga fuel-fuel yang berkaitan. Dan bahagian kedua dari segi rundingan perkara rundingan dengan dari segi dividen dan seterusnya, memang TNB ini adalah satu public listed company dengan izin, dia tertaluk kepada scrutiny of the public dan shareholders, dan amount dividen yang dibekal itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh pihak lembaga dan shareholders dengan izin, dan sememangnya dia hanya boleh diluluskan kalau dia dalam kadar yang berpatutan. Dari segi semakan rundingan semula IPP, ini adalah sesuatu tugas yang berterusan, khususnya pihak kerajaan telah pun menjalankan ini, dan bagi IPP misalnya yang sudah tua dan tapi ingin mesti memohon untuk diteruskan, ataupun bagi IPP yang perlu disemak, ini telah pun dijalankan oleh pihak kerajaan. Dan pada tahun yang lalu itu 3 IPP telah pun dibaharui dengan kadar purata belian jana kuasa itu dalam kadar yang lebih murah daripada kebanyakannya sebelum tersebut. Kena tunggu tua IPP itu tua. Kalau bila mah habis dikaji ni deadline tak ada dia. Lama dah baru. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, Tan Sri Yang Di-Pertua. Ini selama 2 hari Menteri tidak boleh bercakap sudah. Sila Bayan Baru. Saya amat bersetuju dengan soalan-soalan yang dibangkitkan oleh Pendang, tapi saya tidak berapa puas hatilah tentang daripada jawapan daripada Menteri. Jadi Menteri ada kata sekarang buat semakan terhadap IPP, okey. Bila nak buat? Okey, itu soalan. Kejap. Jadi ini adalah persoalan rakyat, sebab tadi Menteri kata sekarang Kementerian akan buat lebih open competitive bidding supaya turunkan kos kepada TNB. Masalah puncanya adalah kerana kerajaan direct negotiation IPP dengan IPP menyebabkan kos TNB terlalu tinggi, dan terpaksa TNB bagi kepada rakyat supaya rakyat tanggung kos tersebut. Jadi ini adalah puncanya. Tak boleh kita kena jalankan kuasa kita untuk renegotiate dengan IPP. Dan saya agak terkejut apabila baru-baru ini ada satu new generation of IPP, solar IPP, solar panel IPP yang baru akan dikeluarkan, dan satu projek yang pertama
adalah 5 megawatt yang akan direct negotiation dengan 1 MDB, 1 MDB. 50 megawatt yang akan direct negotiation dengan 1 MDB. Saya nak tanya Menteri, kenapa we go back to the bad practice yang tidak transparent, tidak open competitive bidding? Saya nak Menteri jawab, bolehkah solar panel, solar IPP ini open tender supaya kepentingan rakyat dijaga? Kita kalau open tender, dia akan harganya akan lebih kompetitif, lebih rendah. Saya nak minta Menteri jawab kenapa tidak open tender dan adakah ia akan di-award kepada IPP, dan tolong bagi detail. Jangan kita sign sekali lagi 20-30 tahun dan baru kita sekarang suffer. Kita sekarang susah kerana adalah kesilapan kerajaan dan kerana kerajaan jaga kroni. Terima kasih. Tuan Nasir Petua, bagi bahagian pertama soalan tersebut, saya telah pun sentuh bahawa rundingan dengan PKPP ini sentiasa telah pun dimulakan dan masih berterusan, khususnya bagi IPP yang tempoh umurnya about to expire dengan izin. Okay. Dan ini adalah melalui competitive bidding, terbuka. Mereka bid berapa, biasanya baru-baru 7 yang telah bidding untuk renewal, dan hanya 3 yang diluluskan. Jadi ini akan terus berterusan sebagai satu, saya katakan tadi, langkah untuk memastikan bahawa harga jualan itu adalah yang berpatutan dan berasas kepada fakta-fakta financial returns yang kita boleh terima. Dari segi sentuhan tadi mengenai dengan 1NB 50 megawatt, ini adalah sesuatu perkembangan yang baru kerana sektor renewable energy ini adalah satu sektor yang pada sebelum ini belum diminati oleh para IPP di peringkat besar-besaran. Dari segi renewable energy dengan izin ataupun tenaga yang dibaharui di peringkat kecilan, yang mana para pengusaha boleh mengambil peluang dalam pembekalan FIT, yaitu maksimum sebelum ini pun 10, lepas itu maksimum 5 megawatt. Sekarang ini pihak SEDA telah menetapkan maksimum 1 megawatt. Jadi ini adalah melalui competitive bidding di dalam konteks e-bidding. Okay, dan kita sedang memperbaiki prosedur tersebut. Tetapi bagi IPP yang melebihi daripada apa yang ditanggung di bawah FIT, belum banyak syarikat yang timbul. Yang pertama timbul adalah pihak 1MDB, dan ini masih dalam perbincangan pihak kerajaan bersama dengan pihak TNB dari segi rate ataupun tarif yang mereka akan perolehi. Mereka tidak akan gunakan FIT, straightforward bidding, dan oleh kerana ini pertama belum ada yang membid sebelum ini dalam skala yang besar seperti tersebut, maka dia dalam proses rundingan dengan pihak Menteri TNB. Menteri, kalau open bidding, saya yakin ramai akan berminat. Sumber direct nego semua ni. Kadang-kadang saya kasih laluan oleh kerana isu itu penting. Kita mau dengar jawaban Menteri, bukan berdialog. Sila teruskan Menteri. Lagi. Jangka panjang, jika minat industri dalam pembakalan dalam melalui mekanisme fotovoltaik ini, jika minat dari segi industri begitu meningkat, begitu banyak, maka seharusnya amalan yang sedang dilakukan melalui competitive bidding kita akan laksanakan. Setakat ini belum ada apa-apa pihak industri yang telah menawar misalnya 20 megawatt. Ada, tapi mereka mau gunakan FIT. Tapi apa yang MDB telah cadangkan adalah straightforward IPP rundingan terus dengan pihak TNB, dan kita akan pastikan supaya rate itu, kadar itu adalah yang berpatutan sesuai dengan kadar teknologi dan kostek operasi yang dijangka diperoleh oleh pihak bidder. Terima kasih. Soalan penting saya nanti dulu. Soalan penting saya benarkan lagi satu soalan tambahan, dan saya tawarkan kepada pihak
penyokong kerajaan? Kalau tidak ada, saya beri kepada Jack. Ada. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Menteri, saya faham cubaan Menteri untuk pastikan kontrak-kontrak IPP selepas ini ada competitive bidding. Masalahnya bulan lepas kerajaan sekali lagi menganugerahkan kontrak IPP yang besar kepada 1MDB tanpa competitive bidding kerana kontrak untuk projek 3B yang menggunakan tenaga arang batu itu dianugerahkan kepada 1MDB yang menawarkan harga unit elektrik paling tinggi di antara pembida-pembida. Harganya yang paling mahal pada 25.33 sen 1 kilowatt jam. Lebih tinggi daripada sudah tentu kadar asas tarif 21.80 sen kilowatt jam. Jadi sebab itu saya mohon Menteri jawab, kalau dalam Parlimen Pendang tanya, Bayan Baru tanya, Menteri dan kerajaan terus jawab akan bagi competitive bidding, tetapi tak sampai sebulan yang lepas, 19 Februari yang lepas, kontrak yang diberikan kepada 1MDB ini tidak memakai competitive bidding yang sudah tentu akan ada kesan kepada kadar elektrik dalam tempoh 2-3 tahun akan datang. Jadi apakah pertimbangan yang digunakan oleh kerajaan bila di dalam Parlimen dikatakan ada competitive bidding tetapi yang dibuat di luar itu tidak sama? Terima kasih Tan Sri Speaker dan khusus kepada Yang Berhormat Pandan. Maklumat yang disentuh oleh Yang Berhormat Pandan tadi adalah tidak tepat dan saya ambil peluang untuk menjelaskan perkara ini. Sebenarnya program 3B itu adalah melalui competitive bidding dan pre-selective tender, dan selepas itu 4 syarikat yang telah mengambil bahagian. Akhirnya hanya 2 yang ada lawan. Satu adalah memang YTL SIPP dan seterusnya pihak 1MDB. Rate yang telah dicadangkan antara 2 ini adalah pihak konsortium YTL SIPP 25.12 sen kilowatt hour. The figures you have dengan izin adalah tak betul. Dan kedua, bagi pihak 1MDB adalah 25.33 sen. Ada margin. Tetapi seperti mana saya telah ingin katakan, bidaan tersebut telah diberi kepada pemenangnya yaitu 1MDB atas perkara-perkara seperti berikut. Nombor 1, sebenarnya dia tarif yang kedua terendah. Kedua, kos pertama, kos projek dari segi per megawatt terendah pada ringgit Malaysia 406 juta per megawatt. Dan ketiga, kadar kecakapan terminologi jana kuasa yang tinggi yaitu pada 39.4% berasaskan higher heating value HHV bahan bakar arang batu. Yang lebih kritikal adalah pematuhan pihak bidders kepada request per proposal, syarat-syarat dalam request per proposal. Di dalam perkara ini saya ingin jelaskan bahawa pihak YTL SIPP telah gagal untuk memenuhi syarat seperti mana terkandung dalam RFP ataupun request for proposal, yang telah menetapkan bahawa teknologi yang digunakan dari segi turbinnya hendaklah teknologi yang teruji dan dalam operation, proven and operation. 3 kali disentuh dalam request for proposal bahawa ini hendaklah dipatuhi. Tetapi pihak YTL SIPP telah mencadangkan teknologi dandang dusan yang dicadangkan adalah untuk menjana elektrik pada suhu steam yang lebih tinggi yaitu 603/613 yang belum lagi terbukti. Namely power plant
yang menggunakan develop oleh Dusan dalam operasi in operation at this temperature of 613 degrees centigrade. Tidak ada, they are still building the plant at this time. We did not want dengan izin Malaysia menjadi testbed for new technology of that size untuk dicoba di Malaysia. Itulah sebenarnya Tuan terhadap apa ini yang berhormat, alasan dan pendekatan yang telah kita lakukan. Terima kasih. Masih soalan tambahan, hebat, jawapan pun tidak kurang hebatnya. Yang berhormat Puan Teresa Kok Swee Sim, Seputi. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Salam ubah, salam sejahtera. Soalan saya nombor 8. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, secara keseluruhannya terdapat 22 show jawatankuasa pilihan khas berhubung dengan penambahbaikan proses pilihan yang diluluskan oleh Dewan Rakyat pada 3 April 2012 untuk dilaksanakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan. SPR telah memaklumkan bahawa sebahagian show-show tersebut telah diberi perhatian dan tindakan-tindakan wajar telah dan sedang dilakukan untuk merealisasikannya. Justru daripada 22 show yang diluluskan, 8 show telah dilaksanakan pada atau sebelum pilihan raya umum ke-13 dan hanya 3 show tidak dapat dilaksanakan oleh SPR dan agensi-agensi kerana faktor-faktor yang melibatkan hal ehwal perundangan dasar dan faktor kewangan. Namun ia tidak bererti bahawa show-show tersebut tidak dapat dilaksanakan sama sekali di masa akan datang. Untuk makluman ahli yang berhormat, SPR senantiasa responsif dan menerima secara positif terhadap semua show-show, kaedah dan teguran yang telah dibangkitkan baik sebelum, semasa maupun sesudah PRU sesuai PRU 13. Bahkan SPR sentiasa melakukan proses rekayasa menerusi usaha pengupayaan dan penambahbaikan dalam pengurusan dan operasinya demi untuk memantapkan lagi sistem pilihan raya sekaligus demokrasi di Malaysia. Bagaimanapun, ia merupakan satu proses yang memerlukan SPR merencana kaedah dengan teliti, terperinci dan tersusun. Sebarang usaha tersebut perlu berpandukan kepada asas perlembagaan persekutuan dan lunas demokrasi negara ini. Ini kerana pelaksanaan show-show tersebut di samping dibuat mengikut kesesuaian teknologi terkini dan keperluan semasa, ia juga perlu menepati prinsip perundangan yang sedia ada sebelum ia dilaksanakan dengan lebih praktikal dan sistematik agar kelak ia berupaya menjadikan sistem pilihan raya negara ini yang terbaik, adil dan berwibawa. Untuk makluman ahli yang berhormat, mengenai persoalan mengenai pembersihan daftar pemilih sebelum persepadanan kawasan pilihan raya dijalankan, SPR senantiasa menjalankan urusan pembersihan dan pengemaskinian daftar pemilih sepanjang tahun berdasarkan kepada peraturan 10 dan 25 peraturan-peraturan pilihan raya pendaftaran pemilih 2002. Urusan pembersihan daftar pemilih yang dilakukan oleh SPR termasuklah memotong nama pemilih yang telah disahkan meninggal, nama pemilih yang telah disahkan melepaskan atau dilucutkan hak kewarganegaraan, nama pengundi tidak hadir yang hilang kelayakan, rekod anggota tentera juga polis yang telah menamatkan perkhidmatan, nama pengundi biasa yang menyertai perkhidmatan tentera dan polis. SPR sentiasa terbuka dan menerima pandangan semua pihak demi kebaikan negara. Namun begitu, sebarang usaha penambahbaikan perlu dipandukan kepada asas perlembagaan persekutuan dan lunas demokrasi negara. Seperti. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan juga Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya ialah apakah ketiga-tiga show yang dicadangkan oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen ini yang tidak dilaksanakan, dan juga kita amat berminat tentang persempadanan kawasan yang telah lama yang sepatutnya dijalankan pada
pilihan raya yang lepas tapi tidak jalankan. Jadi apakah yang cadangan persempadanan ini akan dikemukakan di Dewan ini, dan juga bagi dalam Tribunal Rakyat yang dianjurkan oleh Bersih 2.0, mereka mencadangkan adakan satu badan bebas untuk menjalankan cadangan persempadanan kawasan. Jadi adakah cadangan ini akan dipertimbangkan oleh pihak kerajaan, memandangkan yang berhormat Menteri tadi kata yang kerajaan sentiasa demokratik, terbuka, dengar pandangan dan juga sebagainya. Jadi ini cadangan daripada Tribunal Rakyat, adakah ini akan diambil perhatian dan dilaksanakan? Dan juga kenapa sekarang kita sebagai parti politik tidak boleh mendaftar pengundi baru? Kenapakah ini dihalang sejak PRU ke-13? Tan Sri betul, beberapa persoalan yang telah ditimbulkan saya akan jawab dalam masa penggulungan nanti, ya. Sebab apa saya nak bagi terang kepada yang berhormat bagaimana persempadanan ini dilakukan supaya yang berhormat boleh bagi perhatian dan kita sama-sama menyokongnya nanti, insya-Allah. Dan kalau sekiranya ada pertambahan persempadanan, 2/3 daripada ahli dewan kena mempersetujukan. Yang berhormat dengar dan faham, selepas itu kita akan bersetuju bersama, ya. Saya akan jawab masa penggulungan, tetapi jawapan tersebut adalah bersyarat kalau sekiranya yang berhormat tidak ada dalam dewan masa saya menjawab, saya tidak akan menjawab. Jadi ahli-ahli dewan yang bertanya soalan tapi mereka enggan berada di dewan, berarti mereka tidak akan mendapat jawapan, ataupun saya boleh bagi jawapan secara bertulis. Berhubung dengan 3 show, di antara 3 show tersebut yang tidak dapat dilaksanakan ialah yang pertama, pengundi luar kawasan. SPR tidak dapat melaksanakan show ini kerana ia bertentangan dengan Peraturan 15, Peraturan Pilihan Raya Perjalanan Pilihan Raya 1981 yang hanya membenarkan pemilih mengundi di bahagian pilihan raya di mana mereka didaftarkan. Perlembagaan juga menetapkan pemilih perlu didaftarkan di tempat mereka bermastatin. Show yang kedua ataupun di bawah perbincangan yang dibawa dulu, yang pertama tadi show yang ketiga, show yang ke-12, bantahan terhadap daftar pemilih yang telah diperakui melalui aduan atau maklum balas daripada parti politik, pertubuhan bukan kerajaan dan sebagainya. SPR tidak dapat melaksanakan syur ini kerana daftar pemilih induk merupakan daftar pemilih yang telah melalui pelbagai proses undang-undang sebelum ianya diwartakan. Syur yang ke-14 iaitu yang ketiga, penggunaan alamat selain alamat mastautin pada kad pengenalan sebagai alamat pendaftaran untuk menentukan bahagian pilihan raya. SPR tidak dapat melaksanakan syur ini kerana dikuatiri ianya boleh mendorongkan kepada berlakunya penipuan dan manipulasi oleh pihak-pihak tertentu bagi tujuan politik mereka. Penggunaan alamat selain daripada alamat pada kad pengenalan juga mungkin mendedahkan kepada unsur-unsur penipuan yang sukar dikawal oleh SPR. Berhubung sama ada kita ini terbuka dan sebagainya, kita cukup terbuka sampai orang yang memegang jawatan wakil rakyat berhenti, kita terpaksa buat pilihan raya walaupun dia tidak sakit, tidak apa, tapi kita terpaksa buat pilihan raya dan terpaksa membelanjakan wang rakyat untuk pilihan raya tersebut. Demikianlah terbukanya. Walaupun peraturan dewan menetapkan pada hari yang di-Pertuan Agong kita kena pakai pakaian tertentu, yang berhormat tak pakai pakaian tertentu pun kami hanya tengok sahaja. Sebab apa? Kami terbuka dan sebagainya. Kalau nak ambil terbuka lebih daripada itu, yang berhormat sendiri jawab apa dia terbuka. Sila Taping. Terima kasih Tan Sri. Speaker Sir. Datuk Menteri, satu sistem pilihan raya yang adil dan berwibawa seharusnya mencerminkan konsep one man, one vote, one value, di mana persempadanan antara kawasannya sepatutnya mencerminkan prinsip utama ini supaya setiap rakyat adalah mendapat layanan yang adil di tempat undang-undang. Apakah langkah yang akan dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan persempadanan kawasan pilihan raya pada masa akan datang mencerminkan prinsip ini seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan yang asal sebelum dipindah, iaitu Perlembagaan Merdeka waktu itu.
Saya bagi contoh, sekarang Putrajaya 9,000 pengundi, Kapar, Parlimen Kapar 120,000 pengundi. Di manakah one man, one vote, one value tidak dipraktikkan dalam negara ini. Yang kedua, soalan tambahan saya, Datuk Menteri, apabila dulu saya pernah bangkitkan dalam Dewan ini, yang mulia ini, di mana Menteri jawab, kerajaan mempunyai teknologi untuk mempraktikkan sistem pendaftaran automatik pengundi-pengundi, di mana ikut IC terus dalam Jabatan Pendaftaran Negara boleh jadi pengundi. Tetapi masa kini kita masih lagi pakai sistem pendaftaran primitif. Tiap-tiap orang kena daftar untuk menjadi pengundi dan SPR kena bayar RM3.50 untuk setiap pengundi. Bukankah ini merupakan satu pembaziran yang boleh dijimat ketika negara, hutang negara sedang menggunung ketika ini? Nah, saya nak tanya Menteri, adakah kerajaan mempunyai rancangan untuk melaksanakan sistem pendaftaran pengundi secara automatik? Secara automatik, every citizen above 21 years old is eligible to vote as per their national identity card. Dengan izin Tan Sri Speaker. Sekian, terima kasih. Tan Sri Yang Ketua, dua persoalan yang ditimbulkan. Yang pertama, one man one vote. Yang keduanya, pendaftaran secara online. Dua-duanya akan dijawab dalam penggulungan nanti, Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Jadi Yang Berhormat sabar, tidak lari gunung dikejar, hilang kabus tampaklah dia. Yang Berhormat, sisi pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan berakhir.